Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 29 November. Penerima bantuan kebajikan di bawah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA diingatkan untuk melapor diri setiap 3 bulan atau memperbaharui permohonan bantuan sebelum tamat tempoh 24 bulan bagi bantuan kebajikan negeri dan 12 bulan bagi bantuan kebajikan persekutuan. Ia bagi mengelak berlakunya ketirisan atau terlebih bayar kepada penerima tidak layak atau meninggal dunia. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya berkata, sekiranya penerima gagal melapor diri dalam tempoh tersebut, nama mereka akan dikeluarkan secara automatik tanpa mengambil kira penerima masih memerlukan bantuan atau sebaliknya. JPKA akan mengaktifkan semula nama penerima dalam sistem jika penerima masih layak menerima bantuan. Datuk Syahilmi menjawab soalan adun tempasuk Datuk Arsyad Bistari mengenai inisiatif Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat dalam mengemaskini sistem permohonan bantuan kebajikan semasa sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu, ketika menjawab soalan adun Kadamaian, Datuk Ewan Benedik mengenai penerima bantuan di kawasan Dun Kadamaian, Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif memberitahu seramai 15 orang penerima bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi, bantuan ehsan komputer baik 21 orang, bantuan aktiviti guru dan ibu bapa Sabah bagus sebanyak 25 buah sekolah, bantuan ehsan sekolah Sabah Bisbah 27 sekolah dan beasiswa Kerajaan Negeri seramai 46 pelajar. Perancangan masa depan semua lapangan terbang di negeri ini akan ditentukan selepas kajian pelan strategik lapangan terbang yang dilaksana Kementerian Pengangkutan dimuktamadkan pada September 2023. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Joniston Bangkoi berkata, ia termasuk lapangan terbang Tawau yang dicadang untuk dinaik taraf bagi meningkatkan kapasiti pengendalian penumpang. Berdasarkan kajian pelan induk keperluan lapangan terbang Tawau, kapasiti penumpang lapangan terbang Tawau dicadang dinaik taraf dari 1.5 juta kepada 2.5 juta penumpang setahun. Menurutnya, syarikat penerbangan memerlukan tempoh masa sehingga 2025 untuk pulih sepenuhnya daripada impak COVID-19, tertakluk kepada situasi semasa penularan wabak tersebut di dalam dan luar negara. Beliau menyatakan demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Samad Jamri alias Jamri, memberitahu Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah menerusi program pembangunan usahawan luar bandar telah membina 5 pusat kemahiran masyarakat sebagai pusat pembangunan dan latihan keusahawanan ke arah meningkatkan potensi kemahiran golongan miskin dan miskin tegar. Samad mewakili Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim bagi menjawab soalan adun Liawan Datuk Anwar Ayub mengenai program yang dirancang KPLB bagi membantu rakyat keluar daripada status miskin dan miskin tegar sempena persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Limus Juri berkata, projek Urgent Water Supply Schemes UWSS, Loji Rawatan Air Telibung 1 dan 2 masih dalam fasa pembinaan dijangka beroperasi sepenuhnya pertengahan tahun 2023 dan akan membekalkan 10 juta liter air sehari ke kawasan KKIP. Setakat 31 Oktober lepas, projek WSS Loji Rawatan Air Telibung 2 siap 93% dan dijadualkan siap sepenuhnya Februari depan. Manakala projek UWSS Loji Rawatan Air Telibung 1 siap 95% setakat 31 Oktober lepas yang akan membekalkan 5 juta liter air terawat sehari. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan adun Likas Tan Lifat dalam sesi soal jawab persidangan Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan mewujudkan jawatan kuasa khas bagi menyelesaikan 2 projek perumahan terbengkalai iaitu Platinum Tower Wan Sulaman dan Gold Tower di Sulaman. Pembantu menterinya Datuk Isnin Aliasni memberitahu jawatan kuasa tersebut akan bertindak sebagai pemudacara bagi kedua-dua projek. Kementerian juga telah bermesyuarat bersama pihak pelikwidasi yang mengambil alih pengurusan syarikat pemaju selain pihak pembeli dan institusi kewangan bagi menyelesaikan projek tersebut.
Ketika ini, pelikuidasi telah memberi beberapa skim penyelamat kepada pembeli dan jika persetujuan mencapai 75%, pelikuidasi akan melantik kontraktor bagi meneruskan projek berkenaan. Datuk Isnin menjawab soalan adun usukan Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said mengenai jumlah projek perumahan terbengkalai di Sabah. Dalam pada itu, Datuk Isnin maklumkan Building Management Bill telah diwujudkan dan kini dalam proses penggubalan dengan kerjasama pejabat peguam besar negeri. Ia bertujuan mengawal pembangunan kedai dan bangunan bertingkat di seluruh negeri. Sementara itu, dalam sesi perbahasan adun terlupit, Johnny Bon J. Kurum menegaskan bahawa kerajaan perlu menumpukan isu penyelesaian 22 loji rawatan air LRA di Sabah yang bermasalah dalam membekal air rawatan bersih berikutan pencemaran di Tuaran, Kinabatangan, Tawau, Kalabakan, Kunak, Kiningau, Tenem, Nabawan, Sok, Tulit, Beaufort, Sipitang dan Kota Belud. Mengambil tempat perbahasan adun api-api, Datuk Christina Liu mencadangkan agar kerajaan dapat membangunkan lebih banyak destinasi pelancongan selain mencadangkan agar pembangunan Santuari Tenggiling di Tawau dipertimbang semula. Seterusnya, adun sebatik Hasan Egani Pangeran Amir, adun Tanjung Papat Frankie Pun Ming Fung dan adun dilantik Datuk Raimi Unggi yang menyentuh mengenai permasalahan industri, peluang pekerjaan, kemiskinan, dasar industri hiliran, tingkat kecekapan pelabuhan, dasar cukai dan insentif tambahan menarik pelabur, penyediaan pekerjaan mahir dan terlatih selain kajian impak semula POIC Sandakan. Sementara itu, adun Bongawan Dr. Daud Yusof dan adun Sungai Manila Mokran Ingkat berharap agar ekonomi Sabah dapat mencapai tahap melebihi tempoh pemulihan dengan meningkatkan keupayaan sistem penyampaian selain memastikan mesyuarat penting dihadiri ahli berkelayakan. Seterusnya, adun dilantik Datuk Amisa Yassin mahu agar perjanjian MA 63 ditambah baik kajian persempadanan semula Parlimen Sabah, penjelasan sukatan pelajaran masa kini selain mencadangkan agar Kementerian Wanita dan Keluarga diwujudkan. Turut mengambil tempat adun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin mencadangkan program pembasmian kemiskinan, mengusahakan tanah terbiar selain mengkaji cadangan mewujudkan musim berburu. Bagi adun dilantik Datuk Jafari William, adun Bugaya Jamil Hamzah dan adun Sekong alias Sani senada membangkitkan mengenai isu infrastruktur asas, memperluas program jualan murah selain isu skim sewaan projek perumahan rakyat. Seterusnya, adun Kawang Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar berpandangan kepentingan kerajaan negeri dalam menjaga hubungan dua halak Kota Kinabalu dan Putrajaya menerusi kerajaan perpaduan yang baru saja dibentuk. Turut mengambil tempat berbahas adun Kuamut Datu Masyong Bana membangkitkan mengenai isu serangan gajah liar di kawasan berpenduduk, manakala adun Likas Tan Lifat membangkitkan mengenai isu harga barangan dan makanan, banjir kilat, sistem perparitan, pengangkutan awam, bekalan air bersih serta isu liputan internet. Manakala bagi adun Limbahau Datuk Juil Nuatim mengutarakan isu kekurangan mesin membajak sawah padi di Papar, pembangunan produk hiliran ternakan selain bantuan sekolah mubalik yang daif. Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya kemudiannya menangguhkan persidangan Dun Sabah kali ke-16 penggal ketiga pada pukul 2.50 petang semalam dan akan disambung pada 10 pagi ini. Membentuk kerajaan yang kukuh dan stabil selain fokus kepada pembangunan ekonomi negara. Itu antara harapan anak muda negeri ini terhadap pembentukan kerajaan perpaduan. Setelah melihat kepada keputusan PRU 15 baru-baru ini, pastinya kerajaan perpaduan itu merupakan salah satu penyelesaian tuntas untuk menerbitkan atau untuk mewujudkan kestabilan politik dan juga kerajaan, kerana kita di Sabah kita memerlukan kestabilan. Pastinya dengan wujudnya kerajaan perpaduan ini kita dapat memastikan bukan saja pembangunan tapi kemajuan di negeri Sabah itu dapat kita
kekalkan. Pandangan saya terhadap kerajaan perpaduan pada hari ini adalah satu inisiatif yang baik sebab kita mengumpulkan beberapa blok-blok parti yang boleh untuk membentukkan satu kerajaan perpaduan bila mana kita meraihkan konsep salad bowl. Dan dalam keadaan kita meraihkan konsep salad bowl ni, kita boleh meraihkan pelbagai idea dan pendapat daripada mana-mana parti. When I saw the news where DSAI, Datuk Seri Anwar Ibrahim become the Prime Minister, okay, I'm personally happy, okay, because finally it means that our votes matters, okay. It's a sign where the citizens have the power to choose who our leader will be, okay. So about our united government, we all hope that the country can become better. Isu Perjanjian Malaysia 1963 juga menarik perhatian golongan belia negeri ini dan diharap akan menemui jalan penyelesaian sekaligus membela nasib generasi anak Sabah dan Sarawak. Penganjuran sukan permotoran di Tawau mampu mengangkat daerah berkenaan sebagai venue acara tahunan sukan ekstrim. Bagaimanapun lokasinya yang terletak di kawasan lapangan terbang lama perlu dinaik taraf dengan fasiliti bersesuaian. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sudah tiba masanya peluang seumpama itu diterokai dan diperkasa dengan penyertaan dari dalam dan luar negara. Sudah pasti sekiranya kita dapat mengadakan sukan seumpama ini, maka ia akan menjadi satu tarikan pelancongan dengan penganjuran yang bertaraf dunia. Boleh kita adakan dan ini akan memberi satu pulangan yang baik kepada pendapatan negara dan negeri kita pada hari ini. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan program Retro Havoc Show Borneo Road Tour di lapangan terbang lama Tawau. Program anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS ini turut memberi pendedahan kepada peserta mengenai undang-undang dan faktor keselamatan semasa mengikuti sukan permotoran. Berita Pagi Sabah berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita RTM. Saya Sabrina Baas. Salam hormat. Malaysiaku.